Domestik bukan minyak Singapura Nodex bulan lalu turun 4,5% berbanding setahun lalu. Ahli-ahli ekonomi berkata perangkaan itu menunjukkan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekspor. Secara keseluruhannya, ekspor negara ini mengalami penguncupan terburuk dalam masa 11 tahun. Kemerosotan Nodex bulan lalu disebabkan oleh ekspor barangan bukan elektronik, terutamanya dari sektor petrokimia. Ekspor petrokimia yang menjunam 31.2% membentuk kira-kira 60% daripada keseluruhan kemerosotan Nodex bulan lalu. Ia disebabkan oleh berkurangnya ekspor ke India, China dan Indonesia. Kadar kejatuhan ekspor barangan bukan elektronik lebih besar daripada kenaikan ekspor barangan elektronik. Ekspor barangan elektronik naik 12,5% yang paling kukuh sejak Ogos 2017. Kenaikan ekspor Nodex elektronik dipacu oleh permintaan bagi litar terkamil, produk cakra media dan pemacu cakra. Jumlah ekspor secara keseluruhannya menguncup 23.9%. Ekspor Singapura ke 10 pasaran utamanya secara keseluruhan naik pada bulan lalu. Sungguh pun kiriman ke Kesatuan Eropah, Indonesia, China, Malaysia, Hong Kong dan Thailand merosot. Ekspor ke Amerika Syarikat, Jepun dan Taiwan menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan Nodex. Menjelang fasa kedua pembukaan semula kegiatan ekonomi di Singapura, bagaimana restoran-restoran halal membuat persiapan? Juga ikuti nanti usaha para duta digital galakkan para pemilik gerai penjajah manfaatkan kaedah pembayaran tanpa wang tunai. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Wabak COVID-19 telah menjejas teruk perniagaan dan ekonomi kita. Ramai pekerja mungkin akan berhadapan dengan pemotongan gaji dan kehilangan pekerjaan. Pemerintah akan membantu perniagaan menyelamatkan seberapa banyak pekerjaan yang boleh dan mewujudkan pekerjaan yang baru bagi mereka yang memerlukannya. Lebih $23 bilion akan disalurkan untuk menyokong syarikat-syarikat supaya dapat terus mengekalkan pekerjaan dan membayar gaji pekerja. Sektor-sektor yang terjejas teruk akan menerima lebih banyak bantuan. $2 bilion diperuntukkan untuk mewujudkan sekitar 100,000 pekerjaan, program pelatih dan peluang latihan kemahiran. Langkah ini akan membantu para siswaza baru serta pekerja pertengahan kerjaya yang kehilangan mata pencarian mereka. Pemerintah akan membantu syarikat-syarikat menggajikan pekerja yang dilatih semula dengan subsidi sehingga 40% daripada gaji mereka. Marilah kita terus bersatu dan berdaya bingkas menghadapi cabaran hidup. Pemerintah akan sentiasa memberikan sokongan padu untuk membantu anda selagi anda bersedia untuk mencari kemahiran baru, menyesuaikan diri anda dan mahu merebut peluang bekerja atau belajar. You've heard of stories on difficulties and challenges faced by persons from all walks of life during this COVID-19 situation. And it's even harder for persons with disabilities as well as their caregivers. I would like to share a story about Sharifa and her son Fariq, who has autism. Sharifa is widowed and is the main caregiver to Fariq. She also lives with her elderly parent. Fariq goes to a day activity centre, but services have been suspended during this circuit breaker period. Sharifa now has to juggle between looking after Fariq, her elderly parent and working from home. And during this uncertain and challenging period, a direct and customized care support initiative will help defray some costs for daily expenses and provide respite care to Sharifa so that she will not experience burnout from 24/7 caregiving. And this will be funded by the MediaCorp Enable Fund, a community fund administered by SG Enable. Would you like to help other single mothers with a special needs child like Sharifa?
Your donation will provide a one-time cash relief to families with persons with disabilities as they experience financial hardship in terms of daily expenses, medical expenses, and caregiving stress. Visit giving.sg/MediaCorp Enable Fund/Care Initiative to make your donation today. Bertemu kembali. Singapura melaporkan 247 kes baru jangkitan COVID-19 sehingga tengah hari tadi. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kepada lebih 41,000 kes. Dalam laporan awalnya, Kementerian Kesihatan mengatakan terdapat 5 kes dalam masyarakat. 2 adalah rakyat Singapura atau penduduk tetap dan 3 lagi merupakan pemegang pas kerja. Sebahagian besar kes jangkitan baru masih lagi pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan lebih banyak perincian malam ini. Satu rawatan antibodi COVID-19 yang berpotensi dihasilkan makmal kebangsaan DSO Singapura mungkin akan dilanjutkan ke ujian ke atas manusia dalam beberapa bulan lagi. Ini selepas pertubuhan R&D pertahanan terbesar Singapura itu menemui 5 antibodi yang mungkin menjadikan virus COVID-19 tidak lagi berkesan. Ujian berdasarkan antibodi yang paling berpotensi dijangka dimulakan dulu diikuti oleh 4 antibodi yang lainnya. Diambil daripada para pesakit COVID-19 yang telah pulih, antibodi tersebut berfungsi dengan membalut atau mengekang virus itu daripada memasuki sel-sel tubuh badan. Pasukan kajian terbabit melibatkan para saintis dari Sekolah Perubatan dan Institut Sains Hayat Yong Lulin, Universiti Nasional Singapura NUS. Mereka adalah yang terkini dalam persaingan sejagat bagi menghasilkan rawatan berkesan dan selamat COVID-19 sedang ekonomi sejagat bangkit daripada pandemik tersebut. Pihak-pihak lain di Singapura yang telah mengumumkan terapi yang memberangsangkan sejak 2 bulan lalu termasuk Taiken dan satu kerjasama antara A-Star dengan Chugai Pharmabody Research. Pemerintah telah mendapatkan sekitar 400 duta digital iaitu 2 kali ganda jumlahnya seminggu lalu. Mereka dikerahkan ke pusat-pusat penjajah bagi memperkenalkan kepada para pemilik gerai kaedah pembayaran bebas wang tunai. Duta-duta digital dari pelbagai perusahaan ini bertutur dalam beberapa bahasa. Menurut Menteri Perhubungan dan Penerangan S. Iswaran, mereka telah ke 50% daripada 112 pusat penjajah di merata Singapura. Sejumlah 1,000 duta digital akan dikerahkan dengan kunjungan ke 50 hingga 100 gerai setiap minggu. Mereka berkongsi cara-cara para pemilik gerai boleh mendaftar untuk sistem pembayaran bebas wang tunai. Saudara, jika anda terasa ingin makan luar di restoran-restoran popular pada hujung minggu ini apabila fasa kedua bermula Jumaat ini, anda mungkin terpaksa gigit jari. Sebilangan restoran popular yang kami hubungi menyatakan tempahannya kini sudah 80% penuh. Malah ada juga yang memilih untuk menangguh pembukaan kerana kurang persediaan. Wartawan kami Nurul Hasana Agus melaporkan. Kurang daripada 24 jam selepas pemerintah mengumumkan bahawa restoran-restoran sudah boleh dibuka semula, restoran popular Malayan Council menyaksikan tempahan pelanggan untuk hujung minggu ini sudah hampir penuh, iaitu sekitar 80%. Demikian menurut pemiliknya, Encik Hafiz Al-Khatib. Jumlah tempahan yang rancak itu besar kemungkinan turut didorong oleh sambutan Hari Bapa yang jatuh pada Ahad ini. Sekalipun demikian, kebanyakan restoran nampaknya tidak dapat beroperasi secara optimum. Malayan Council misalnya menyatakan hanya dapat membuka 1 cawangan dengan 2 lagi cawangan dibuka Isnin depan. Saya tak nak macam terus tiga-tiga buka, tapi my staff tak tahu, kelang kabut kan, nanti macam kita tak profesional kan. Memang kita nak dia punya sales, tapi kita pun nak kepastian dan kita ensure that kita punya training of the staff semua to ensure the social distancing, yang safe entry. Semasa dihubungi, restoran halal Roizivu juga menyatakan ia hanya akan membuka sebuah cawangan di Sultan Gate pada 24 Jun dan cawangan di Teluk Air Street pada 1 Julai kerana belum bersedia. Menurutnya, 7 kaki tangannya adalah warga Malaysia yang belum dapat masuk ke Singapura.
Bagi restoran halal makanan Itali Positano Risto, tempahan yang diterimanya cukup menggalakkan. Ini kerana restoran ini menyatakan sudah mula menerima tempahan sejauh untuk bulan